Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil anbiya'i wal mursalin. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil wahdina ila siratal mustaqim, amma ba'd. Okay. Baik, jadi selamat datang kepada semua yang hadir dalam Zoom kita, bilik Zoom kita pada hari ini. Kita nak sama-sama berbincang pada malam ni, insya-Allah. Jadi yang akan berkomunikasi secara direct lah, berkongsi pada malam ni, insya-Allah, dalam forum kita pada malam ni. Let's talk adalah ibu-ibu semua nampaknya. Semuanya isteri-isteri. Kan sebab tajuk malam ni memang sangat sinonim dengan isteri lah kan. Selalu tajuk ni dia jadi isu untuk isteri, lebih banyak berbanding suami kan. Okey. Baik, dan malam ni juga ada ni kawan-kawan, ada seorang Puan Maisara duduk dalam pantang sudi nak attend pada malam ni. Terima kasih Puan Maisara. Juga Adinda Nabilah kan, dan belum bakal isteri ya, belum isteri lagi. Alhamdulillah malam ni hadir untuk kita sama-sama belajar. Okay, jadi dan terima kasih juga kepada penonton di live, dan boleh bertanya di bahagian chat, di bahagian komen nanti, supaya insya-Allah ada masa kita Dina akan bacakan soalan dan kita akan sama-sama lah bagi pengusian. Jadi kalau yang nak berinteraksi dengan kami, klik saja dekat link Zoom tu, nanti masuk dekat sini dan kita boleh sembang sama-sama. Nak tanya soalan ke, nak bagi pandangan ke, semua boleh kat dalam ni, insya-Allah. Baik. Jadi tajuk pada malam ni adalah tentang rumah tangga bahagia. Kan, ni satu rumah tangga bahagia ni adalah satu impian semua orang yang kahwin, kan? Baik, jadi siapa saja yang bernikah, dia memang akan sangat menginginkan ataupun mendambakan sebuah rumah tangga yang bahagia. Jadi pada malam ni kita nak sembang-sembang pasal ni, kita nak sembang santai-santai lah. At the same time kita nak dapatkan ilmu yang manfaat. Jadi bukan Dina seorang akan bercakap pada malam ni, jadi insya-Allah semua yang ada kat dalam ni akan berkongsi pengalaman masing-masing. Boleh juga puan-puan bertanya. Jadi insya-Allah kita nak sama-sama belajar pada malam ni lah ya. Okey, baik. Jadi yang pertama sekali, kita sebagai kita nak warm up kan malam ni kan. Kita nak dulu faham tentang apa sebenarnya rumah tangga yang bahagia tu. Kan? Apa makna yang dikatakan rumah tangga bahagia tu? Yang tu dulu. Baik, jadi Dina buka untuk siapa-siapa yang ada pengisian ataupun untuk siapa-siapa yang nak berkongsi dengan semua. Apa maksud rumah tangga bahagia untuk diri kita masing-masing. Sebab kalau kita tak boleh define yang ni, jadi susah kita nak dapat kebahagiaan yang kita cari tu kan. Baik, jadi Dina buka, siapa yang nak kongsi dulu boleh buka unmute dan juga kongsi dengan kita semua apa maksud rumah tangga bahagia tu. Tambah otak-otak ni ramai ni. Kahwin dah berbelas tahun pun ada ni. Kan? Otak-otak ramai malam ni. Apa dia rumah tangga bahagia tu? Silakan. Boleh unmute. Okay, anyone? Rumah tangga bahagia. Silakan Kak Olin. Assalamualaikum. Salam Kak Olin. Coach, rumah tangga bahagia tu, kalau macam saya lah, serba-serbi lengkap, walaupun tidak maksudnya tidak mewah, tidak apa, tapi sempurna. Sempurna di pandangan mata saya sendirilah. Sempurna. Maksudnya
cukup dari segi perhatian, kasih sayang, tempat tinggal, walaupun tak sangat-sangat, tapi seadanya tapi cukup. Itu saya rasa itu kot pada pandangan saya lah. Okey, untuk Kak Olin, maksud rumah tangga yang bahagia tu maksudnya yang cukup kasih sayang, ada perhatian. Okey, dia kan Kak Olin kadang-kadang tu ada orang yang dia memandang rumah tangga yang bahagia ni sebab dia tengok dekat dalam Instagram, paparan kan? Paparan di Instagram, paparan di media sosial. Kadang-kadang orang dia buat video kan, orang dia ambil gambar kan. Jadi nampak macam, woi rumah tangga depa kan, nampak bahagianya depa ni. Kan, jadi sebenarnya itu adalah apa yang dipaparkan di depan kamera. Di belakang kamera tak tentu lagi kan. Baik, jadi adakah rumah tangga bahagia tu? Maksudnya rumah tangga mesti rumah dia mesti rumah besar kan, mesti dengan decoration yang cantik, ataupun kena ada suami, ataupun suami handsome ataupun isteri yang cantik, kena kaya dulu baru boleh bahagia kan. Apa sebenarnya yang macam Kak Olin dah sampaikan tadi, Kak Olin kata kena ada perhatian, kena ada kasih sayang dekat dalam rumah tangga tu. Okey, baik, jadi selain daripada apa yang Kak Olin dah sebutkan tadi, okay, iaitu kasih sayang, perhatian kan, apa lagi yang akan kita maksudkan sebagai sebuah rumah tangga yang bahagia? Okay, baik, lagi silakan. Ada lagi? Ni apa? Mai ni. Okey, boleh unmute dan kongsikan dengan semua dekat sini. Apa maksud rumah tangga yang bahagia ni? Okey, sebelum Dina yang kongsi. Okey, baik, silakan. Ada? Okey, right. Alhamdulillah ada 10 orang kat dalam ni hari ni. Silakan. Ya, sambil-sambil tu yang ada dekat apa ni, dekat dalam Facebook, selamat datang. Selamat datang. Lagi kalau nak berinteraksi dengan kami, tu boleh masuk klik saja dekat link Zoom tu. Nanti duduk ni boleh kita sembang-sembang, kita boleh berkongsi, kita boleh tanya soalan. Okey. Baik, kalau ada soalan tak mau masuk dalam Zoom, boleh type dekat bahagian komen, nanti Dina akan baca kan. Okey. Baik. Ada lagi selain daripada yang disampaikan oleh Kak Olin tadi? Macam mana kita nak define sebuah rumah tangga yang bahagia? Okay. Assalamualaikum Kak Dina. Ya, okey. Silakan Mai. Mai cakap sikit je sebab lepas ni nak panggil, nak keluar dulu. Okey. Boleh Mai. Tapi just bagi Mai lah, rumah tangga bahagia tu bagi Mai bila mana suami isteri tu boleh berkomunikasi dengan baik, walaupun mungkin akan ada juga hari-hari yang kita bertegang satu sama lain, tapi dengan mencintai satu sama lain, ketegangan tu tidak dilama-lama lah. Maksudnya kita bukannya merajuk ataupun sakit hati dengan pasangan tu bukan kerana kita membenci ataupun maksudnya sakit hati tu tidak dibawa lama lah. Jadi insya-Allah sekejap tu kita berbaik semula. Kita lah cara untuk kita pujuk pasangan masing-masing dan pujuk diri kita sendirilah. Maksudnya jangan pasangan kita tu nak datang pujuk kita, tidak. Jadi insya-Allah lah kalau kata kita rasa nak bawa rumah tangga ni bahagia, berkomunikasi dengan baik lah, insya-Allah. Okey. Kak Dina ya, keluar dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak Mai. Masuk sekejap pun ada perkongsian ya. Terima kasih Mai.
Okey. Okey, Yang mana dah Assalamualaikum. kongsikan tadi ialah antara fungsi yang perlu ada dalam satu-satu rumah tangga adalah kita kata komunikasi yang baik. Okey, komunikasi yang baik. Untuk wujudkan komunikasi yang baik ni mesti ada tolak ansur antara suami dan juga isteri. Okey. Baik, jadi macam yang Dina selalu sebut kan, bila macam mana ya, kita kena bergilir-gilir nak jadi suami, nak jadi si kuat dan juga si lemah. Kan Dina ada sebut hari tu dalam urus emosi kan, kita perlu bergilir-gilir menjadi si kuat dan juga si lemah. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi Khalid yang baru saja join dekat dalam bilik ruang Zoom ni. Kalau tak ada, inilah satu wakil suami malam ni, insyaAllah. Okay. Baik, terima kasih Ustaz Fauzi. Baik, jadi Dina teruskan. Cerita dia, maksud kita bergila-gila jadi si kuat si lemah ni dalam aspek komunikasi, maksudnya bila isteri marah, kan, isteri marah, kita selalu ingat marah ni orang tu kuat tak. Bila orang tu tengah marah, dia jadi lemah sebenarnya. Okay? Sebenarnya bila kita marah, kita tengah lemah. Kan? Jadi bila isteri marah, suami jadi seorang yang kuat untuk menangani kemarahan ataupun emosi isteri. Sama juga bila suami yang marah, maka isteri pula menjadi seorang yang kuat untuk menangani kemarahan ataupun emosi suami. Okay, jadi sebab itu komunikasi kena baik. Tak bolehlah isteri marah, kita pun nak marah sama. Kan? Suami marah, kita pun marah sama. Awak ingat seorang lagi marah. Marah aku tak kira, tak boleh lagu tu. Kan? Baik, jadi samalah macam merajuk. Kan? Ada orang dia punya formula dia. Kalau hang merajuk, aku merajuk sama. Ini susah kan? Baik, jadi faktor komunikasi yang baik juga adalah satu faktor yang sangat-sangat membantu rumah tangga untuk jadi sebuah rumah tangga yang bahagia. Baik, terima kasih Mat. Ada lagi tak yang nak kongsi? Ustaz Fauzi dari kacamata Ustaz Fauzi. Kalau ada, silakan. Siapa lagi yang nak kongsikan, sila unmute dan kongsikan dengan semua apa dia, apa maksud dia ni, macam mana yang kita nak sebut sebagai rumah tangga bahagia tu, maksud dia. Silakan. Ada? 3, 2, 1. Baik. Kalau tak ada, kalau macam tu kita nak beralih kepada soalan yang seterusnya. Jadi kita dah dikongsikan tadi bahawa Kak Olin ada sebut tadi, rumah tangga yang bahagia itu bukanlah sebenarnya rumah yang besar. Kita nak kena ada suami yang handsome, isteri yang cantik, badan slim. Kan sensitif sikit orang perempuan. Nak kena ada rumah yang besar, nak kena ada duit yang banyak, kereta yang mewah, tak semestinya. Baik, ada orang yang dia tak ada semua tu tapi dia lebih bahagia berbanding orang-orang yang ada. Sebab apa? Sebab dalam rumah tangga dia, macam Kak Odi sebut tadi, ada kasih sayang, ada pengertian, ada komunikasi yang baik macam yang Mai sebut tadi, ya, ada perhatian yang diberikan kepada seluruh ahli keluarga. Baik, jadi itu adalah definisi kepada rumah tangga yang bahagia. Jadi sekarang ni soalan seterusnya, macam mana kita nak wujudkan bahagia dalam rumah tangga kita ni? Baik, Dina nak minta semua yang ada kongsi pengalaman macam mana tuan-tuan dan puan-puan mewujudkan bahagia dalam rumah tangga masing-masing. Ataupun boleh jadi yang belum berkahwin lagi, tolong kongsi kan, kalau dia tengok mak dengan ayah masing-masing tu macam mana dia buat. Yang menyebabkan rumah tangga jadi bahagia. Ya, jadi kita nak tengok pengalaman pada kita sendiri dan juga orang sekeliling. Baik, siapa nak mulakan dulu, silakan, sila unmute. Ada? Coach. Mungkin silakan Kak Olin. Bagaimana nak wujudkan rumah tangga bahagia? Saya rasa lawan kepada bahagia tu kan tidak bahagia. So kalau kita tak nak
sesuatu benda yang tidak bahagia, maksudnya jangan kita cari benda-benda yang negatif. Maksudnya maksud saya jangan fokus pada kesilapan. So kalau ada silap, kita kena tengok apa di sebalik kesilapan tu. So dekat sini maksud saya kita tengok perkataan bahagia tu sendiri. Kalau bahagia, lawan dia tidak bahagia. Jadi kita kurangkan perbuatan ataupun apa-apa je kata-kata ke apa ke yang boleh menyebabkan tidak bahagia. Itu saja coach. Okey. Okey, terima kasih Kak Olin. Baik, apa yang dikongsikan oleh Kak Olin, Kak Olin kata lawan kepada bahagia ni adalah tak bahagia, derita lah. Baik, jadi kita perlu elakkan daripada melakukan sesuatu yang buatkan orang lain jadi tak bahagia. Maksudnya orang lain, ahli-ahli rumah tangga kita ni, daripada jadi tak bahagia. Perkara apa yang kalau kita jadi kat kita ataupun orang buat dekat kita, kita akan rasa sakit, kita jangan buat dekat orang. Kan? Jadi itu adalah antara perkara yang buatkan untuk kita jadikan rumah tangga kita ini sebagai rumah tangga yang bahagia. Baik, terima kasih Kak Olin. Ada lagi? Kan? Selalu kita duk ingat macam kita nak bahagia. Ni ada yang duduk kat dalam ni yang belum kahwin lagi, kan? Jadi dia ingat waktu kita mula kahwin tu kita ingat macam kalau bahagia tu maksudnya tak gaduh, kan, tak ada merajuk, tak ada marah-marah, tak ada macam tu, kan? Baik, boleh kongsi? Silakan. Fiza tadi macam buka mikrofon. Silakan Fiza. Ustazah Fiza, silakan. Okey, menerima kekurangan dan meraihkan kelebihan. Okey, kita kena terima kekurangan dan kita meraihkan kelebihan. Okey. Kelebihan. Terima kasih. Maksudnya macam mana? Apa ni, elaborate sikit, jenuh saya nak hurai, nak syarah sekali ni. Okey, maksudnya kalau apa? Dan macam kita terimalah kelemahan apa pasangan masing-masing kan, sebab kita pun ada kelemahan kan. Kadang macam mungkin kata suami kita tu jenis pendiam, kita ni cakap banyak, kita tak boleh nak paksa dia sama macam kita. Jadi kita kalau kadang kita bercakap sebab dia jenis diam. Jadi mula-mula macam boring tapi kita kena terima lah, mungkin dia pun tak boleh terima kita ni cakap banyak. So kita ni lah, lebih kurang tu lah maksud dia. Dina lebih memahami lah. Okey, baik, terima kasih. Baik, apa yang disampaikan oleh Ustazah Hafizah tadi, dia kata kita kena terima kekurangan pasangan. Dan sebenarnya, okey, tuan-tuan, bila dalam rumah tangga kan, kita boleh buat keputusan untuk berkahwin dengan pasangan kita sebab kita jatuh cinta lah, of course, kan? Kita jatuh cinta. Baik, nak jatuh cinta ni bukan satu benda yang payah pun, kan? Dia jatuh cinta ni, dia ada satu benda lah dia kena buat, kan? Jadi dia buat satu benda tu dan kita ni exaggerate benda tu, kan? Benda yang satu dia buat tu kita exaggerate, kan? Dia jadi besar. Kalau orang Kedah dia kata dia buat teruk, kan? Contohlah kita pergi makan ramai-ramai, tiba-tiba nak makan ramai-ramai tu seorang kawan ni, kan, nak jadi pasangan kita ni, habis makan dia kutip habis pinggan kawan-kawan semua dia susun. Hak sisa makanan tok atas sekali. Kita pun tengok, ya Allah, bagusnya, kan? Jadi jatuh cinta. Hanya sebab dia susun pinggan. Kan? Jadi jarang kita tak jumpa lah orang yang jatuh cinta sebab satu kelemahan yang dia tengok tak. Bila nama kata jatuh cinta, mesti ada satu kelebihan dia yang kita nampak dan kita besar-besarkan, kan? Yang menyebabkan kita kita decide akhirnya untuk buatkan dia jadi pasangan kita. Okay? Baik. Jadi fasa seterusnya adalah fasa perkahwinan. Baik, bila kita masuk ke dalam fasa perkahwinan, kita kena faham bahawa bila kita terima nikahnya, kan? Bila kita terima nikahnya, kita bukan saja kena terima kelebihan dia,
kita juga nak terima kekurangan dia, kelemahan dia. Macam mana Ustazah Hafizah cakap tadi ni. Okay. Baik, jadi at the moment kita buat keputusan nak nikah, maka kita nak terima segala kelebihan dia. Seperti mana kita ada kelebihan, dia pun ada kelebihan. Seperti mana kita ada kekurangan, dia pun ada kekurangan. Dan sebabnya kita dengan pasangan sempurna apabila bersama. Kan? Jadi maksudnya segala kelebihan kita, tujuannya, fungsinya adalah untuk melengkapkan kekurangan pasangan, dan segala kekurangan kita akan dilengkapkan oleh kelebihan pasangan. Sebab tu Dina sebut tadi, kita kena bergilir-gilir untuk menjadi yang kuat dan yang lemah. Okay. Baik, jadi itu adalah kuncinya, iaitu saling menerima. Tak boleh sebelah pihak, dua-dua belah kena terima. Kalau kita nak ambil hak elok je, jenuh. Okay. Baik, good point daripada Ustazah Hafizah. Baik, ada lagi? Ustaz Fauzi ni dia duduk main kat chat dia ni. Buka mikrofon cakap je kat Ustaz Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sahut cabaran. 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 Okey. Yang ni sekadar satu pandangan. Pada pendapat saya, kita kena tahu pasangan kita tu siapa. Kita cuma nak faham pasangan kita, tapi kita tak tahu sebetul-betulnya pasangan tu siapa. Jadi apapun persepsi kita pada pasangan kita, kita kena ingat satu benda lah. Pasangan kita tu adalah seorang yang Allah Ta'ala jodohkan dengan kita. Jadi bila kita tahu bahawa yang tu adalah pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka kita akan lebih bersyukur walaupun apa jua pasangan kita tu kelebihan atau kekurangan yang dia ada lah. Jadi bila kita mampu bersyukur dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah benda yang kecil-kecil tu kita tak buat teruk lah. Pasal kita yakin apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu yang itulah yang terbaik, dan bila kita mampu bersyukur, insya-Allah dia akan jadi lebih baik. Baik, wallahualam. Baik, terima kasih. Deep betul. Kan, ni yang suka bila Ustaz Fauzi cakap ni. Kan. Baik, jadi kita punya ni bukan mindset dia kan, ni iman set lah. Ni satu lagi, bukan mindset dia, iman set. Kita perlu meyakini bahawa pasangan kita itu adalah seseorang yang Allah jodohkan dengan kita. Kan? Allah yang beri. Kan, macam mana Allah beri rezeki, jadi Allah juga yang tentukan. Okay. Siapakah jodoh kita, bagaimana dia. Okay. Jadi sebab itu yang Dina fahami daripada apa yang Ustaz Fauzi sampaikan tadi, kita nak jadi realistik, kan? Untuk wujudkan sebuah rumah tangga yang bahagia, kita kena jadi realistik. Kita terima pasangan kita sebagai manusia. Jangan terima dia sebagai malaikat yang mampu. Okay? Jadi kita terima dia sebagai manusia. Kita jadi realistik dalam menerima dia. Tadi Ustaz Hafizah pun dah sebut pasal menerima. Dan kita juga perlu jadi realistik dalam kita menjalani hidup kita dengan pasangan dan juga anak-anak. Sepanjang perjalanan dalam rumah tangga tu, kita kena jadi realistik. Kan? Dia jadi macam ni lah dia kadang-kadang. Sebab kita ni kurang kan, kita kurang penyisian tentang post marriage, tentang pasca perkahwinan macam mana kita nak buat. Kadang-kadang kan Nina tengok kita ni sangat terbawa-bawa dengan drama, dengan filler. Betul tak Ustaz Fazli? Kan? Contoh kan, kes yang pernah Dina terima, kan? Ada kes yang Dina biasa terima, ada klien ni dia telefon Dina, dia abang kat Dina. Puan Dina, saya ada kat Cerating ni. Lepas tu macam, okey, buat apa kat Cerating? Saya lari. Lari? Pasal apa? Saya merajuk dengan suami saya. Masya Allah, kan? Mengucap dia dah dengar kan. Lepas tu, dia kata, tapi kan Puan Dina, yang saya geram ni, kan? Sebab dia tak main pujuk saya. Masya Allah. Kan? Ni takdir yang tertulis kan. Jadi,
Dia belajar daripada drama, dia tengok dalam drama, kata kalau merajuk lari, lepas tu sekali lagi laki pergi cari. Sekali dia pun buat. Bila dia buat, sekali alamak. Suami dia tak main cari, dah merajuk pula selapis lagi. 2 tingkat dah merajuk dah. Dan sebab apa? Sebab dia tak realistik dalam nak mendepani cabaran dalam rumah tangga. Okey. Baik. Satu yang nak pesan kan. Apa jadi pun, bergaduh macam mana pun, kalau kita isteri, jangan sekali-kali langkah keluar daripada rumah kecuali ada ancaman kepada keselamatan dan nyawa kita. Dalam keadaan tu saja kita boleh lari keluar. Syarat dia kita kena kita kena pergi kat tempat yang contoh rumah mak ayah. Okey, kena ada kemudian buatlah report polis seandainya ada ancaman kepada nyawa dan juga keselamatan. Bila kita lari keluar kan tanpa izin suami dan tanpa sebab yang dibolehkan oleh syarak, kalau suami pi buat aduan dekat mahkamah, kita boleh dijatuhkan, disabitkan dengan kesalahan nusyus. Dah banyak dah cerita kalau pasal nusyus ni, macam-macam boleh hilang. Hak macam-macam hak boleh hilang. Kalau berlaku perceraian, hak penjagaan anak pun boleh hilang. Okay? Jadi sebab tu dia nak pesan, jangan duk ikut sangat drama tu. Okay? Kita kena belajar, kita kena tahu apa hak kita. Okay? Baik, jadi tadi Ustaz Fauzi dah cerita bahawa kita kena insafi bahawa isteri kita tu adalah seorang ataupun pasangan kita adalah seorang yang telah jodoh yang telah Allah tentukan untuk kita. Apa saja dia, macam mana saja dia, itu adalah apa yang Allah kehendaki, Allah izinkan untuk jadi nikmat, rezeki ataupun ujian untuk kita. Okay, baik, terima kasih. Ni hari tu kita ada Nilofa dalam kelas kita, hari ni kita ada Eli Mazlin. Silakan Eli Mazlin. Masuk, selamat datang. Okay, baik, tolong kongsikan lagi apakah yang membina rumah tangga. Macam mana kita nak wujudkan rumah tangga yang bahagia ni? Dalam rumah tangga tuan-tuan puan masing-masing lah. Macam mana tuan-tuan puan wujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga? Sila. Makin ramai ni kita kat dalam room ni. Yang nak masuk lagi boleh, silakan. Okey. Okey, silakan Kak Anim nak share. Silakan Kak Anim share sikit dengan kami macam mana Kak Anim wujudkan kebahagiaan dalam rumah tangga Kak Anim. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Poinnya sikit je. Yang pertama, bila kita nak bahagia ni, kita kena cipta sendiri bahagia. Okay, jadi macam mana kita nak cipta tu, jangan terlalu banyak syarat yang kita nak pasangan tu ikut kita. Jadi macam sebenarnya tadi Fizah dah cakap, saling menerima semua tu kan. Jadi kiranya kita kena, bila dah kita cipta, kita tahu macam mana keadaan keluarga kita, jangan duk banyak syarat sangatlah. Kena buat map bagus untuk bersyarat, tapi syarat tu biar sama-sama kita boleh laksanakan. Kita memang mengharapkan yang terbaik dalam tapi mungkin ada yang kita mampu buat, ada yang suami kita, pasangan kita tak mampu buat kan. Jadi bila adanya saling tu, kita cipta macam mana ni adanya titik persamaan untuk sebuah keluarga tu. Okey, itu saja. Okay, terima kasih banyak-banyak Kak Anim. Okay, poin yang Kak Anim bagi ni satu poin yang penting, iaitu yang pertama sekali bila kita nak bahagiakan rumah tangga kita, kita kena cipta kebahagiaan tu. Kita kena adakan, bukannya mengharapkan pasangan kita untuk bahagiakan kita. Kan? Jadi ayat ataupun perkataan saya tak bahagia dengan awak kan? Adalah ayat yang salah, kan? Ayat maksudnya ayat ni ayat bangau. Asyik nak tuding jari, asyik nak bagi alasan macam-macam. Okay, baik. Jadi dan Kak Ani juga ada sebut pasal jangan adakan syarat yang macam-macam dekat dalam rumah tangga. Okay, nak bahagia saya kena macam ni.
Nak bahagia, suami saya kena macam ni. Nak bahagia, rumah saya kena macam ni. Lagi banyak syarat yang kita adakan dalam rumah tangga kita, maka kita akan jadi lagi sukar, lagi payah kita nak bahagia. Setuju semua? Okay, baik. Jadi, ataupun dalam bahasa Dina kata kita nak adakan rumah tangga yang bahagia ni, kita kena jadi pilih, bukan jadi baldi. Kan? Kalau kata orang, kalau orang Kedah kata jadi paip ayak jangan duk jadi timba. Kan? Apa beza pilih dengan baldi? Pilih dia memberi. Manakala baldi dia menadah, dia tunggu. Okay, baik. Jadi sebab itu bayangkan bila kedua-dua pasangan adalah orang yang sentiasa nak memberi, kan, nak membahagiakan, kan. Tengok isteri penat, suami tolong pergi basuh baju ataupun tolong petang pergi angkat baju dekat ampayan, kan. Nampak suami penat, bagi tahu dekat suami, tak apa abang pergi rehat dulu, pada bilik abang rehat cukup-cukup dulu. Tak apa, anak-anak saya settle. Kan? Maksudnya dua-dua pakat-pakat nak memberi. Kan? Pakat-pakat nak memberi. InsyaAllah rumah tangga tu akan bahagia. Yang selalu duk jadi ni pasal apa? Sebab dua-dua pakat nak jadi baldi. Kan? Jadi tak jadi rumah tangga apa, jadi rumah bilik baldi kat asrama, kan? Baldi banyak sangat. Ayam tak ada pun. Jadi apa yang berlaku? Bila pakat-pakat menuntut-nuntut, pakat komplain. Kan? Contohlah, awak ingat awak tu bagus sangat. Kan, masuk pun kadang-kadang, sudah. Kan hak main pula, Allah awak tu. Kan harap beli beras ya. Ikan ni ayam saya yang duk beli. Pakat duk komplain itu ini, pakat duk tuntut yang tu yang ni. Habis susahlah kita nak bahagia. Sebab dua-dua suka menuntut. Okay. Baik, terima kasih kepada perkongsian Sakat ini. Terima kasih kepada Ustazah Yanim. Baik, ada lagi perkongsian daripada anda, kita dapat banyak poin malam ni yang cantik-cantik ni, alhamdulillah. Ya. Baik, jadi selain daripada itu apa lagi? Macam mana pengalaman tuan-tuan puan dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia dalam rumah tangga tuan-tuan puan? Silakan. Kongsi dengan supaya kita boleh saling kongsi pengalaman masing-masing, kan. Mana tahu pengalaman kita tu boleh digunakan oleh orang lain. Sila. Cik Yam cakaplah sikit. Dia bising kat dalam ni. Dia bising kat dalam. Okay. Hai, silakan buka sila unmute dan kongsi sebab kita tengah live dekat FB ni. Kita nak bagi yang lain dengar sebab chat kita tak ada lah. Orang tak boleh baca chat kita dekat Facebook. Silakan. Okay, Assalamualaikum. Salam, Has. Sihat, Has? Hai, sihat ke? Sihat, alhamdulillah. Okay, itulah nak kongsi sedikit lah. Pun baru join, tak pasti apa poin-poin, mungkin dah banyak sebelum ni yang dikongsikan. Tapi apa tu yang nak dikongsikan antara nak menjamin kebahagiaan rumah tangga ni, jangan sangka buruk. Ke dah ada orang orang share dah. Belum lagi Mas. Okey. Jangan sangka buruk sebab sangka buruk ni dia akan melirik kepada benda-benda yang banyak lagi benda-benda yang tak elok. Banyak lagi benda-benda yang tak elok. So sangka buruk ni banyaklah contoh kalau kita nak bagi, kan. Contohlah katalah suami kata janji dia nak balik nanti pukul 5, janji nak bawa keluar. Okey, lepas tu kita pun tunggu pukul 5 tak sampai lagi. Yang kita ni dah siap dah, semangat dah, berbedak dah, pakai tudung dah, apa semua, kan, nak keluar. Lepas tu tengok pukul 5.30 tak sampai lagi. Mula dah rasa dah semacam dah. Mula dalam fikiran tu nak sangka buruk. Tapi sepatutnya kita jangan sangka buruk dulu awal-awal. Kita bersabar dulu, istighfar, tenangkan diri, atau buat benda-benda lain dululah masanya nak fikir. Kalau molek lagi kita tanya dengan baiklah. Ataupun kalau rasa tak mau tanya, duk hati duk panas lagi, tunggu sampai dah suami balik. Dan maksudnya bila suami balik tu kita akan ditanya dengan eloklah. Jadi mungkin ada benda-benda yang terjadi di dalam perjalanan ke sebelum tu ada masalah. Jadi kita ni kadang-kadang bila kita cepat sangka buruk, katalah kita ni duk marah-marah dah awal-awal, lah ada masalah rupanya suami kita. Jadi
mengeruhkan keadaan. Lepas tu, iaitu yang satulah, jangan sangka buruk. Lagi satu yang keduanya, bersyukur banyak-banyak. Contohlah tadi kes tadi sambung kan, okey, suami balik lambat, kita memang rasa nak marah, janji datang nak awal, tapi bila dia sampai, sepatutnya kita lebih syukur kerana suami kita selamat sampai depan kita. Jangan duk fikir tadi nak hentam ni, tak apa hati tu marah pasal lambat tak. Maknanya kita kena banyak syukur. Allah syukur walaupun lambat suami aku sampai juga. Jadi kita kena tepislah perasaan sangka buruk dengan rasa nak marah tak apa hati tu dengan banyakkan bersyukur. Wallahualam lah, saja sedikit perkongsian. Okey, terima kasih banyak-banyak Ustazah Hasina live daripada Gunung Semanggul. Terima kasih Has. Baik, jadi yang disampaikan oleh Has adalah yang pertama, kita tak boleh sangka buruk. Maksudnya kita sentiasa kena bersangka baik dengan pasangan. Kan ada orang yang Dina pernah jumpa, dia asyik nak sangka buruk dengan pasangannya. Kan dia sentiasa ingat pasangan dia tu nak buat macam-macam, ada niat yang tak baik dengan dia, masya-Allah kan. Sampai kalaupun dinafikan, dia tetap akan kata dok, hak dia sangka tu juga betul. Kan lama-lama pasangan dia naik fed up lah dengan dia. Okay. Baik, jadi sebab itu tuan-tuan, kita nak bahagia dalam rumah tangga, kita nak kena selalu bersangka baik dengan pasangan. Kan? Contoh macam yang Has sebut tadi, katalah kita ni siap lah bedak peluh, berapa lapis dah peluh kan. Tak sampai-sampai juga, tadi kita janji pukul 5. Kan, tak sampai-sampai. Jadi bila kita bersangka baik, ada apa-apa jadi atas jalan apa. Kan? Pasal apa ni? Kan? Dan tanyalah dengan baik. Satu lagi, bab sangka-sangka ni, makasih Has. Ingatkan Dina kepada satu kisah. Satu point. Baik, jadi tuan-tuan, bagi orang lelaki, dia punya maksud cinta untuk dia adalah kawalan. Bila dia ada power, bila dia ada kuasa. Okay? Baik. Jadi itu adalah cara dia bercinta. Jadi isteri, cara dia kan, baik, selalu minta izin kepada suami. Sebenarnya walaupunlah kan kita nak, macam kita tahu kan aku minta usah baginya, kita kan nak pergi mana, kita nak balik rumah mak kita je, ataupun pergi rumah pergi tengok mak ayah dia, mak ayah mentua kita kan, takkan dia tak bagi. Bukan masalah dia bagi ke tak bagi, tapi itu bahasa cinta bagi lelaki. Dia suka kalau dia rasa macam dia ada power. Okey, baik, sebab itu juga dalam keadaan PKP ni ramai suami-suami yang hilang pekerjaan. Bila hilang pekerjaan, dia hilang kuasa untuk memberi nafkah, faham tak? Jadi dia mula jadi pemarah. Sebenarnya dia bukan marah kepada orang dalam rumah tangga. Isteri kena faham. Okey, yang sebenarnya yang dia marah adalah diri dia sendiri, sebab dia hilang kuasa untuk memberi nafkah. Dia rasa dia tak ada upaya. Itu yang berlaku. Okey, baik, itu adalah bahasa cinta untuk lelaki. Bahasa cinta untuk isteri pula macam mana? Bahasa cinta untuk isteri adalah perhatian. Kita suka kalau orang bagi perhatian kat kita. Kan? Kadang-kadang siapa yang selalu tanya, isteri suka akan tanya, hari-hari dia akan tanya kat suami dia, abang sayang saya tak? Kan? Abang sayang saya tak? Hari-hari. Kalau suami tak sebut hari tu, dia akan ditanya, abang sayang saya tak? Dia nak tahu. Okay? Kadang-kadang dia merajuk tu pasal apa? Sebab dia nak reassurance, kata suami dia masih lagi sayang kat dia. Bila suami dia pujuk, dia syok. Okay? Baik, itu adalah bahasa cinta bagi wanita. Jadi dalam keadaan sangka baik ni, kadang-kadang yang berlaku sangka buruk tu macam mana? Contoh macam ni. Macam contoh yang Has bagi tadi, suami tak sampai-sampai lagi tapi janji pukul 5. Tengok 5.40 dah tak sampai-sampai lagi. Mesej pun tak jawab. Kan? Baik, jadi yang isteri ni hantarlah satu mesej. Abang kat mana? Okay. Dia tanya, abang kat mana? Tapi yang kat sana ingat, dia punya bahasa adalah kawalan. Dia baca-baca dah dia ni kontrol nanti dah sat. Sebab dia rasa macam, dia ni nak kawal aku ke? Faham? Sebab bahasa dia adalah mindset dia adalah mindset cinta itu adalah kawal. Okay. Power, kuasa. Okay. Baik, sedangkan yang isteri ni hantar sebab dia takut ada apa-apa jadi. Dia hantar sebab dia tanya sebab dia nak bagi perhatian. Jadi dekat sini dah jadi macam kita kata tak meet. Kan? Dia jadi macam clash dekat situ. Boleh bergaduh sebab tu je. Ni cerita betul yang Nina biasa jumpa. Okay? Baik, jadi jangan
kita kena selalu bersangka baik. Dan satu lagi tadi yang Has sampaikan tadi adalah apa tadi? Lupa dah pula Has. Apa dia tadi Has? Banyak bersyukur. Banyak bersyukur ya. Banyak Kita selalu bersyukur. Okey, Dina share praktikalnya macam mana kita nak selalu bersyukur. Kesyukuran ni kita boleh capai dengan hanya sekiranya kita selalu fokus kepada apa yang kita ada, kelebihan yang ada. Bukannya kita fokus pada apa yang tak ada. Lepas tu duk banding-banding pula dengan orang lain. Minta maaf, Dina tengok dekat satu Instagram seorang ustaz yang sangat popular dekat Malaysia ni, Dina tak sebut lah kan. Kalau Dina tak sebut pun orang tahu, Dina tahu kan. Dia sebut isteri dia sebagai bidadari. Kan, dia setiap kali dia tulis pasal isteri dia akan tulis bidadari. Dina tengok dekat komen tu ramai yang tulis bestnya dapat suami macam ustaz ni. Masya Allah kan. Jadi kita dah mula banding kan. Perempuan kan, semua orang ada cara sendiri untuk tunjukkan kasih sayang dia, cinta dia. Kan? Suami kita cara dia. Kan kadang-kadang dia pergi makan dengan kawan dia rasa sedap ni. Pasembok ni sedap ni. Dia bawa balik kat kita. Pasembok ada letak atas meja tu, maksudnya apa? I love you. Faham kan? I love you maksudnya. Jadi sebab itu kan kita kena sentiasa syukur dengan apa yang kita ada. Tak payah nak bandingkan suami kita dengan ustaz ni. Suami kita dengan orang tu. Suami kita dengan bos, kadang-kadang dengan kawan yang dekat office. Lepas tu dia dijajah berbual. Maka sebab itu kita kena sentiasa bersyukur dengan pasangan yang kita ada. Dia adalah yang terbaik untuk kita. Pasangan ustaz tu adalah, isteri ustaz tu adalah yang terbaik untuk ustaz. Faham tak? Bukan untuk kita. Tak tentu lagi kalau jadi suami kita boleh handle lah. Okey. Baik, jadi yang terbaik untuk kita adalah suami kita, pasangan kita yang Allah berikan. Okey. Ni apa Cik Yam, sahabat Lina, dia tulis para isteri adalah bidadari suami. Kalau dia tak sebut kita bidadari pun kita bidadari dah. Jangan risau. Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustazah Hasrina. Ada lagi yang lain? Silakan kongsi. Macam mana kita macam mana kita nak wujudkan bahagia dalam rumah tangga ni? Coach, saya tambah sikit. Boleh, silakan. Saya suka macam semudah-mudah cara. Contohnya macam kita hargai dia walaupun dengan perkataan terima kasih je. Maksudnya terima kasih tu bukannya bila dapat barang, bila dapat apa-apa baru nak terima kasih. Tak perlu tunggu. Kadang-kadang tu bila nak start perbualan dalam kereta, kita tahu suami kita jenis fikir banyak kan. Kita ni jenis mulut banyak. Dia pula jenis fikir banyak. Jadi dalam kereta tu hamba senyap. Dia apa benda lah pakcik ni fikir kan. Apa benda lah dalam otak dia kan. Jadi nak start perbualan tu simple je. Tiba-tiba je. Terima kasih abang. Masa tu dia akan, sebab apa? Nampak tak? Walaupun tak ada apa-apa pun dalam kereta je. Tak adalah katakan, saja je terima kasih. Macam tu kan. Baru start dia macam sedar kita kat sebelah dia sebenarnya. Isteri ni nak sembang kan. Walaupun dengan perkataan terima kasih tu dia rasa macam kita hargai dia. Dia rasa kita, ada bini aku kat sebelah ni rupanya. Macam tu. Sebab suami ni kan dia fikir kadang-kadang kita duduk sebelah ni senyap apa benda lah dia ni kan. Jadi kita hargai dia walaupun dengan ucapan terima kasih, walaupun tak ada apa-apa pun. Macam biasa je hari-hari. Tiba-tiba je terima kasih. Nak cakap kat dia yang kita ada sebenarnya sebelah dia. Mungkin sebab faktor kerja ke keadaan situasi, keadaan jadi hamba apa semua kan, tapi dengan perkataan magic word terima kasih tu dia boleh wujudkan balik suasana yang kita nak lah, maksudnya perhatian ke apa ke. Itu je lah, hargai suami walaupun sesimpel-simpel cara. Terima kasih. Okey, terima kasih Kak Olin. Okey, Kak Olin kata satu, Dina jumpa dua daripada apa yang Kak Olin sebutkan tadi. Okey, baik. Yang pertama, ucapan terima kasih.
Ucapan terima kasih ataupun kita sebut menghargai dia. Menghargai selain pada perkataan terima kasih juga puji dia. Pujian juga adalah penghargaan. Sekecil-kecil perkara walaupun dia rasa macam tak ada apa pun benda tu kan. Abang terima kasih bawakan kereta kan. Abang terima kasih tadi saya tak tertidur, tak tolong bukakan pagar. Kan tengok sedap-sedap duduk dalam garaj lah seorang perempuan. Baik. Itu adalah satu, menghargai dan juga dengan melalui perkataan terima kasih dan juga puji-pujian. Pujilah perkara walaupun perkara yang sekecil-kecil perkara untuk dia. Contohlah kan, kita tengok selipar suami kita kan, selipar anak-anak semua yang dia elok, kasut kita pun cantik, yang dia ni biasa je, lama dah tak beli pun yang baru kan. Pujilah dia, ya Allah kan, alhamdulillah Allah bagi abang sebagai suami saya kan, selalu dahulukan orang-orang di bawah tanggungan abang kan, walaupun abang sendiri pakai yang bandel je kan, tapi untuk anak isteri sentiasa didahulukan. Baik, kita kena puji supaya kita nak bagi tahu dia bahawa kita notice apa yang dia buat, kita sedar dengan apa yang dia buat. Terima kasih Kak Olin. Dan satu lagi poin yang Kak Olin yang boleh dipecahkan daripada apa yang Kak Olin sebut tadi adalah buatkan kehadiran kita dirasai. Kan, kita kena buatkan kehadiran kita dirasai. Ni ada macam tak ada. Tak ada lagi tak ada lah. Kan, habis macam mana? Kan, buatkan dia rasa dia ada kita. Kita sentiasa bersama dengan dia. Baik, kadang-kadang bab-bab tidur ni lah kan, kadang bab-bab tidur anak kereta ni nak buat macam mana, kadang tu letih kan. Baik, jadi contohlah kalau nak tidur, fahamlah kadang ada setengah tu suami nanti bila dia balik kat rumah dia dah boleh rehat sekejap, boleh baring-baring sekejap, kita dah kena nak masuk dapur kan. Jadi supaya kehadiran kita dirasai sebelum tidur, cakaplah abang, abang drive kan, saya nak tidur sekejap boleh tak? Kejap lagi nak balik nak masak, saya letih lah bang, cakaplah kan. Minta izin walaupun takkan dia nak kata tak boleh, tak ada, suami takkan nak kata macam tu kan. But then bila kita minta tu dia rasa dia dihargai. Buatkan kehadiran kita dirasai, barulah satu hari nanti bila kita dah tak ada, maka orang akan rasa kan, contohnya abah dah tak ada ataupun umi dah tak ada, dan orang akan ingat balik kenangan-kenangan yang ada dekat dalam rumah tu bersama dengan kita. Kalau umi hang ada dulu, kalau mak hang ada dulu, kita selalu kan dengan mama abah kita pun cakap macam tu kan. Jadi perkara yang sama, buatkan kehadiran kita dirasai. Jadi yang perempuan ni kuat beletiang kan, beletiang satu hari kan, kita tak ada, sunyi rumah kan, sebab hari tu kita ada kerja beletiang. Tu pun kehadiran dirasai juga perempuan kan. Okey, baik lagi. Terima kasih Kak Olin, poin yang sangat baik. Jadi untuk macam mana nak wujudkan bahagia, jawapan-jawapan yang Nina kumpulkan daripada pengalaman apa semua yang bersama dengan Nina dekat dalam Zoom ni, ada yang kata yang pertama tadi, cara kita nak wujudkan bahagia adalah kita kena saling menerima. Itu adalah poin yang pertama yang Ustaz Hafizah bagi tadi. Kemudian Ustaz Fauzi cerita pasal kita perlu kita kena insafi bahawa dia adalah seseorang yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Bukan saja siapa orangnya, begitu juga dengan bagaimana orang dia. Kan, macam mana apa yang kelebihan itu menjadi satu nikmat untuk kita, rezeki untuk kita, dan macam mana kelemahan dia, kekurangan dia turut menjadi ujian dekat kita. Kedua-duanya adalah dengan kehendak Allah. Baik, seterusnya poin yang seterusnya adalah kita nak kena jadi pilih bukan jadi baldi. Ustaz Hanim sebut tadi kan, maksudnya kita sentiasa memberi. Kita sentiasa memberi, bukannya asyik menuntut-nuntut dalam rumah tangga. Jenuh kerja duk menuntut. Dan kemudian poin yang keempat adalah sangka baik. Sangka baik. Poin yang baru saja diberikan oleh Ustaz Hasina adalah kita kena sentiasa syukur dan kita perlu sentiasa hargai pasangan. Dan buatkan kehadiran kita dirasai. Satu cipta bahagia dan juga buang syarat-syarat yang buatkan kita payah nak bahagia. Baik, yang terakhir untuk malam ni, soalannya adalah apa yang menghalang sebuah rumah tangga tu daripada jadi bahagia? Selalunya lah kan, kita duk perhati lah dalam pengalaman kita kan, apa yang menghalang? Kan, apa yang buatkan
tiba-tiba rumah tangga yang okey kan tiba-tiba goncang. Jadi kehadiran orang yang ketiga tu hanya kesan. Okey, jadi kita tak bincang malam ni. Okey, itu hanyalah kesan yang besar. Satu impak yang besar, dia macam gempa bumi last sekali dia meletup macam tu saja. Tapi sebenarnya sebelum tu dah ada banyak perkara lain dah berlaku sebelum tu. Okey, yang mengguncang bahagia tu. Baik, jadi sila kongsikan apakah yang menghalang sebuah bahagia. Baik, silakan. Nombor. Siapa nak kongsikan dulu? Sila unmute. Okey. Ni ada duk ni ada duk kongsi tapi kongsi dekat ni kongsi dekat chat. Tahu buka ni. Kau nak Dina baca ni? Yang Okey. menghalang, faktor yang menghalang adalah sifat ego diri sendiri. Nak menang je. Okay. Okey, satu perkara yang utama lah yang menghalang Kak Olin dalam nak bahagiakan satu rumah tangga ni, kata Kak Olin, adalah ego. Sombong. Asyik kita je betul. Dia kata semua salah tak boleh pakai. Ataupun kita guna autoriti kita. Bukan autoriti dah. Kita jadi autokratik lah kot. Kan? Jadi veto kat dalam rumah tangga. Kan? Yang ni bukan nak kata dekat suami dah. Sama je. Lelaki ada, perempuan pun ada perangai lagu ni. Kan? Ada rumah tangga yang sangat dikuasai oleh queen. Kan? Ada rumah tangga yang sangat dikuasai oleh suami. Dua-dua. Okay? Maka kita nak buang ego ni. Okay? Jadi macam mana kita nak hilangkan ego ni? Ni satu benda yang kita kena bincang juga ni kan. Macam mana kita nak buang ego? Jadi yang Ustaz Fauzi dah sebut tadi, iaitu kita terima kan, Ustaz Hafizah pun sebut, kita terima macam mana kita ada kelemahan, kita kena macam mana kita nak dia terima kelemahan kita pun kena terima kelemahan dia. Kan? Satu lagi bab teguk menegur dalam rumah tangga kan. Kadang-kadang orang yang sama je dia menegur. Kan? Seorang lagi tu kalau dia tegur sekejap lagi dia kena balik. Lama-lama dia senyap. Dia malas nak kata apa baik pi. Kan jadi apa jadi. Sebab apa? Sebab sifat ego ni Kak Olin. Kan? Baik, jadi ada lagi pandangan-pandangan lain, silakan. Silakan unmute dan kita sembang sama-sama. Kat sini. Ya, silakan Has. Ya. Has setujulah dengan apa idea pendapat Kak Olin tadilah kan. Memang ego, sebab daripada ego ni dia rasa keakuan. Keakuan ni maksud dia rasa diri dia je lebih baik daripada orang lain. Kan? Bila dia rasa diri dia lebih baik daripada orang lain, so dia akan banyaklah dia pasang perisai-perisai yang tak sepatutnya. Dia akan jadi degil kat situ, dia akan jadi tak mau orang. Tak kira lah suami tak mendengar cakap isteri ke, isteri tak mendengar cakap suami ke, sama je. Dia tak mau terima pendapat orang, kan. Kalau kata duk bincang tu tak jadi bincang. Mula-mula eloklah konon nak bincang, tapi lala jadi gaduh. Jadi gaduh kan, jadi berdebat. Pasalnya masing-masing ada ego. Jadi ego ni memang betul lah perkara utama, memang setuju sangat. Memang dia menjadi penghalang kepada rumah tangga. Jadi cara nak antara cara yang kita nak menurunkan ego kita ni, nak buang sifat ego kita ni, kita kena faham bahawa bukan kitalah yang terbaik. Kita pun ada buruk kita. Kita pun ada perangai kelemahan kita kan. Maksudnya kita janganlah kata aku yang lebih baik lagi daripada suami aku. Contohlah kalau suami aku lebih baik daripada isteri aku. Kita tak boleh macam tu, sebab setiap manusia ni Allah ciptakan dia mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Kan? Ada hitam dia, ada putih dah. Jadi kita tak boleh kata maksudnya sebab tu kita kata kita kena faham yang ni dulu, maknanya bukan kita ni adalah yang terbaik. Sebab dan kita belum tentu lebih baik daripada orang lain. Dan kita ada kekurangan dan kelemahan masing-masing, jadi tak boleh nak ego. Jadi Allah ciptakan kekurangan kita tu supaya dapat ditampung oleh kelebihan orang lain lah. Samalah kelebihannya daripada kita tu untuk kita menampung ataupun melengkapi kekurangan orang lain kan. Jadi dan nak orang kata sifat ego ni, kalau nak turunkan sifat ego ni dia kena dilatih lah sebenarnya. Dilatih. Sebab ego ni kadang-kadang bukan nanti isteri dengan suami pun, tapi kadang-kadang kita dengan anak kan, pun kita ada kadang menggunakan
apa kata sifat ego yang pada tempat yang tak sepatutnya. Kan? Jadi itulah maksudnya kena belajar lah. Maksudnya kita sama-sama kena belajar macam mana kita nak mengawal ego kita lah. Kadang-kadang ego tu ada orang kata tak boleh buang langsung. Ada orang kata ego tu kena ada juga kan. Tapi biar pada tempat dia yang berpada-pada lah. Okey, terima kasih banyak-banyak Has. Baik, cerita pasal ego ni kan kadang-kadang dah lah ego menyebabkan gaduh. Lama-lama dia jadi susah nak baik sebab tak ada siapa nak minta maaf, pakat-pakat ego. Lagi jahanam ni. Kan? Jadi susah nak buat kalau jadi lagu tu. Nak main dengan ego ni memanglah sakit. Okay? Baik, jadi sebab itu Dina, ini apa yang Dina buat lah. Ya, apa yang Dina buat. Dina selalu bila contohnya bila suami keluar kemudian dia balik, kan? Kemudian dia balik. Bila dia balik tu Dina akan besarkan kesyukuran dalam diri Dina. Alhamdulillah suami aku balik. Waktu dia keluar tadi, kan, dia jumpa dengan berapa puluh perempuan pun tak tahu yang jauh lebih baik daripada aku, kan, lebih solehah daripada aku, lebih cantik daripada aku. Tapi dia pilih untuk balik kepada aku. Boleh kalau dia nak buat pilihan, dia pergi ikut depa tu. Kan, dia pergi kat depa tu. Boleh. Tapi dia balik. Maka kita nak bersyukur sebab pasangan kita balik. Sama dengan suami, kan, sama lah kalau isteri pergi kerja, kad pejabat dia tu bukan ada sikit punya orang. Ramai, kan, hak handsome pada dia, kita pada, hak kaya pada kita pada, hak lagi baik cakap lembut pada kita pada. Tapi dia tetap balik kat kita. Kita kena hargai yang tu. Okay. Baik, jadi sebab itu kita letak sombong kita ke tepi. Dan bukan saja suami pasangan kita perlukan kita, kita pun perlukan dia. Okay. Baik, cerita pasal ego ni, selalu main ego tu mana? Selalu dia ego ni main waktu marah, betul tak? Kan? Selalu ego ni dia main waktu marah. Baik, cerita pasal marah ni, guru kami Muhammad Rizal Hassan, dia cerita, dia macam ni lah sebenarnya. Otak manusia hanya boleh fokus kepada satu perkara maksimum berapa minit? 3 minit saja. Maksudnya kita ni sebenarnya kita boleh marah 3 minit je. 3 minit je kita boleh marah. Hak lebih daripada 3 minit tu dia ego. Nah, kita saja duk besar-besarkan kesalahan pasangan. Kan, benda tak ada apa pun, benda boleh settle. Kadang-kadang kita letak priority tu salah. Okay, kita letak aulawiyat dia salah. Kan, kadang-kadang benda simple je. Dina bisa jumpa ni. Dia bergaduh sebab apa? Sebab nasi kandak. Kan? Ni cerita pasal nak makan nasi kandak. Kan? Nak makan nasi kandak, bawa lah Rita keluar. Lepas tu lah Rita suami duduk belakang. Dia paksa suami dia keluar. Suami dia tak mau keluar tapi dia jom lah. Tak apa, jom aku teman. Tak apa, bawa Rita. Rita suami duduk belakang. Jadi dia pun undur. Kan? Undur lah. Dia pun bawa Rita suami dia undur. Lah tengok lah. Apa, minyak pula habis. Pergi sampai dekat stesen minyak. Kan? Dah sebab tu Rita suami dia kata lah, abang, pergi isi minyak. Nampak? Pergi isi minyak. Nampak dah macam mana nak play tu kan? Suami kata, apa pula? Kan? Awak yang ajak keluar. Nak beli nasi kandak. Bukan saya nak keluar pun, awak lah isi. Ni kan Rita awak. Nampak? Bergaduh sebab tu je. Dina biasa jumpa suami isteri yang bergaduh sebab benda-benda kecil macam picit ubat gigi kat tengah. Ubat gigi, picit tengah. Hak tu punya isu. Kan? Sebab tak tutup lampu biaya. Sebab londeh kentola tak sidai. Faham tak, Mai? Benda kecil, benda remeh yang dibesar-besarkan. Okay? Baik, jadi sebab itu, kan, kita nak kena susun kita punya priority ataupun aulawiyat. Apa yang lebih utama? Antara hubungan dengan kentola, yang mana yang kita takut hilang? Fikir Azad. Kan? Kalau kita sayangkan hubungan, angkatlah kentola tu, buatlah. Tak apa, buatlah. Kalau sepanjang hayat pun buatlah. Ingat, kita tak boleh ubah pasangan lah. Kita tak boleh ubah orang lain, kita boleh ubah diri kita je. Okay? Kita boleh uruskan yang orang lain. Tak apalah, walaupun sepanjang hayat, kan, kita kena angkat tolong sidai kentola dia. It's okay. Satu hari kita tak ada, yang tu lah dia akan ingat. Kan? Dia pi mandi, kelak-kelak dia apa ni,
dia tak sedar. Balik-balik dia cari kendola, cari-cari, kita mati dah waktu tu. Kan? Cari-cari kendola, tengok lah duk selepuk atas lantai, tak ada siapa nak tolong ambil dah. Dulu ada orang nak tolong angkat. Kan? Baik, jadi sebab itu buatlah. Jadilah pilih. Jadi kita kena atok kita punya priority. Kita sayangkan pasangan ataupun kita sayangkan diri kita. Orang yang ego ni dia sayang kat diri dia lah sebenarnya. Kan? Dia tak boleh nak sayangkan apa ni hubungan. Okay, baik, terima kasih kepada Has. Ada lagi perkongsian daripada yang lain? Ina, nak tambah sikit? Boleh Kak Ni. Silakan Kak Ni. Tentang karakter. Okay. Karakter antara pasangan kita lah, lelaki dengan perempuan kan. Jadi bila kita memahami karakter tu, insya-Allah lah dia maknanya karakter tu boleh menjadi penghalang juga. Nak cakap macam tu. Contohnya kita tak faham lelaki ni sebenarnya macam mana. Yang suami pun tak faham isteri macam mana. Jadi caranya kita fahami dulu ni, mungkin dia lebih kepada orang kata lurus lah. Senang kata kan. Kalau yang suka duk belok. Jadi kalau kita tak faham karakter, kita akan mengharap suami faham kita, bahasa kita kan. Contohnya kalau kita nak makan lah, nak makan, contoh kat kedai makan, bang, okay, duk macam tu sedap ke? Sebenarnya dah hati nak kata nak sikit kan. Jadi kalau perempuan ni dia selalunya suka belok-belok. Sedangkan kalau lelaki ni bagi dia kalau nak cakap je terus nak. Macam tu lah. Jadi kita kena fahami dulu karakter seorang lelaki macam mana, dan suami pun kena faham juga perempuan ni macam okey. Atau satu contoh lagi, kalau kita nak pesan beli barang lah, kita selalu sebut beli tu beli ni, di akhir sekali kita kata tapi jangan beli sawi ya, nanti balik yang sawi. Sebab itu karakter lelaki dia, fokus dia biasanya tumpuan lelaki ni kan dia lain sikit kan. Okay, jadi senang kata kita kena, kalau perempuan kena lebih berterus terang. Jangan tunggu suami faham kita. Okay. Okey. Cukuplah tu. Okay. Terima kasih Kak Ani. Wah, menarik apa yang Kak Ani sebut ni kan. Ya, betul. Antara perkara yang menghalang kebahagiaan dalam rumah tangga tu antaranya adalah sebab kita kurang memahami, ya. Dan kita bukan memahami, kita kurang usaha nak memahami pasangan kita. Kita nak terima dia cara kita. Kan? Kita nak dia jadi macam family kita, contohnya kan. Kalau kita tengok contohlah kan, kalau kita ni seorang yang sangat contohlah isteri-isteri yang tak kahwin lagi ni, insya-Allah nanti nak kahwin kan. Baik, nanti bila kahwin nanti antara benda nak kena buat, bila balik umur betul, perhati tengok cara depa masak lagu mana. Hari-hari tengok menu depa macam mana. Depa ni jenis tak makan sambal. Kan, depa makan gulai hari-hari, maka kenalah expert jadi pemasak gulai, chef gulai nama dia. Kan, jadi family kita ni jadi makan sambal hari-hari sampai tomeh. Tukar benda isi dalam je bahan. Kan, hari ni sampai tomeh telur goreng, esok sampai tomeh sotong, lusa sampai tomeh udang, tulat pula ikan termenung. Hari-hari sampai tomeh. Kita tak boleh buat. Kita tak boleh nak terima dia macam kita, tak boleh. Okay? Kita nak kena belajar untuk adapt dengan cara depa. Okay? Contoh, Dina, keluarga mentua Dina, depa adalah satu family yang satu pantang mereka adalah Hapin. Hapin, orang Kedah kata Hapin. Masuk Hapin ni duk ulang-ulang cakap benda yang sama. Wow, kan? Duk ulang, duk ungkit benda yang sama 2-3 kali. Depa memang pantang. Benda tu depa tak boleh buat. Okay, kalau sebut sekali sudah cukup. Diam. Sekali tu cukup. Jangan nak sebut banyak kali. Dan kita pun bila orang sebut, kan, orang sebut pasal kita sekali tu, tolong take action. Bagi perhatian. Tu cara depa. Jadi kita ni bila perhati depa, oh lagu ni depa ni. Kita pun kena adapt lah dengan cara depa.
Okay. Jadi sebab itu kita kena memahami pasangan kita. Tadi bahasa-bahasa pasangan pun beza. Tambah kalau main negeri-negeri berlain, kadang-kadang negeri sama pun berlain. Kan bahasa dia, betul tak? Kan? Jadi sebab tu kita nak memahami pasangan dengan menerima siapa dia. Baik, cerita pasal memahami siapa dia ni, Dina nak bagi satu analogi dia macam ni. Kan? Kita tak boleh bandingkan pasangan kita dengan siapa-siapa. Okay. Contoh macam ni, tuan-tuan, kita biasa pergi pantai kan? Kita biasa pergi pantai, kita pergi satu pantai, Pantai Chenang. Oh, rindunya nak pergi Langkawi kan. Baik, jadi kita pergi Pantai Chenang. Kita tengok Pantai Chenang. Pantai Chenang ni kan, pantai dia cantik kan, dia punya pasir dia halus je, putih kan. Lepas tu dia punya air laut dia tu dia macam mendatar sikit sampai kat tengah tu baru kat pinggang. Betul tak? Kan? Dan dia punya air ni hijau. Dia tak nampak biru. Kan? Dan bila kita tengok pemandangan di Pantai Chenang, kita tak judge apa-apa. Kita terima Pantai Chenang sebagai Pantai Chenang kan? Okay? Lepas tu satu hari kita pergi pula Batu Feringgi. Kita pergi Batu Feringgi, kita jumpa pasir yang lebih kasar. Tak macam yang Pantai Chenang itulah. Kan? Dan kemudian dia punya laut dia macam dia tak mendatar. Dia kalau dia masuk dalam tu zoom tiba-tiba dalam. Dia macam tu kan? Kalau Batu Feringgi. Okay? Baik, jadi dan dia punya air pula, dia tak hijau, dia biru. Dan bila kita pergi Batu Feringgi, tak ada pun kita duk peluk tubuh kat tepi pantai tu. Lepas tu lagi tanya, siapa yang? I duk tengok ni pantai Batu Feringgi, siapa dia tak sama dengan Batu Chenang? Ada apa? Orang duk berbincangan macam tu kat tepi pantai tu. Tak ada kan? Kita terima Batu Feringgi sebagai Batu Feringgi, kita terima Pantai Chenang sebagai Pantai Chenang. Esok pergi Port Dickson, kita terima Port Dickson sebagai Port Dickson pula. Betul tak? Itulah pemandangan. Sebenarnya manusia pun macam tu. Kita nak kena terima setiap orang tu sebagai dia. Apa saja yang kita tengok, perangai ragam-ragam yang ditunjukkan oleh manusia di sekeliling kita, itu adalah pemandangan. Itu adalah tanda kekuasaan Allah. Terima sebagai macam tu. Okay, baik. Dapat yang baik? Baik, kalau ada yang terakhir untuk malam ni, silakan. Pandangan apa lagi yang menghalang kebahagiaan dalam satu rumah tangga? Sila. Ramai ni. Semua orang tera-tera, hotel-hotel semua ni. Ada? Silakan. Okay. Tak ada lah? Okay, baik. Kalau tak ada, Dina nak kongsi, kita nak ada paparan yang Dina nak kongsikan ni. Okay. Ini adalah video yang Dina minta sebenarnya malam ni sahabat Dina iaitu co-founder kepada grup Telegram Mom Support Circle, Ustazah Najibah Mustafa untuk kongsi pada malam ni, tapi dia ada majlis tahlil, jadi dia tak boleh nak nak bersama kita malam ni, jadi Dina minta dia buat video. Baik, jadi kita tengok video ni insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, kita tidak ada sebuah perniagaan ataupun tidak ada satu kilang. Dan tentu kita mahukan perniagaan tersebut adalah merupakan perniagaan yang merupakan perniagaan yang menguntungkan, yang boleh menghasilkan produk-produk yang bagus. Begitu juga lah analoginya untuk rumah tangga, di mana rumah tangga kita mahukan produk yang lahir daripada rumah tangga itu adalah produk yang bagus, yang baik, yang bermanfaat, bukan sahaja untuk dunia dan juga di akhirat. Apakah produk dalam sebuah rumah tangga? Iaitu orang-orangnya, iaitu ibu bapa dan anak-anak dan sampailah keturunan cucu dan cicit. Okey, di mana produk ataupun hasil yang baik daripada sebuah rumah tangga yang bagus ini, dia akan memberi impak yang baik kepada masyarakat kita untuk melahirkan masyarakat yang baik. Okey, dan bahagia sebenarnya satu perjalanan, dia bukan destinasi. Maksudnya kita berusaha untuk mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga itu peserta adalah setiap hari, dan kita bayangkan rumah tangga adalah sebuah kotak yang kecil di mana dia tergantung kepada suami isteri, pasangan suami isteri bagaimana nak mengisi kotak tersebut, apa yang kita nak isi.
sama dengan ahli keluarga kita. Dan yang kedua adalah kita perlu selalu cari ilmu. Kalau di zaman dulu, saya awal masa kahwin dulu, beberapa tahun lepas memang tidak ada sangatlah pelan-pelan perkongsian tentang bagaimana nak menjadikan tangga bahagia. Tapi hari ini banyak sangat kelas online, seminar-seminar yang membantu kita untuk dapatkan ilmu. Jadi pasangan suami isteri perlu selalu cari ilmu, kerana hanya dengan ilmu kita boleh merubah diri kita. Dan yang ketiga adalah kena hidupkan selalu rumah tangga kita dengan solat dan Al-Quran. Sebab solat dan Al-Quran ni dia magic. Dia magic, dia barakah. Sebab dalam rumah tangga yang berhidupkan dengan Al-Quran ni, kita rahmat kan. Memang kita buat sikit je kan, kita anak. Kita tegur anak sikit je, tapi Allah bagi anak tu dengan patuh arahan kan. Itulah kuasa Al-Quran ataupun barakah Al-Quran dan solat yang dihidupkan oleh rumah tangga. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Kan. Jadi satu keyword yang sangat deep ya bagi Dina. Najibah sebut tadi, bahagia tu bukan bahagia itu adalah perjalanan, bukan destinasi. Kan? Bukan satu tempat yang kita nak tuju bahagia tu, tak. Perjalanan kita itulah kebahagiaan. Okay. Baik, jadi tuan-tuan puan sekalian, untuk yang terakhir pada malam ni, Dina nak baca ni buku yang Imam Dina suka baca. Kan? Bawa Cinta Kita ke Syurga, tulisan Ustaz Muhammad Fahrul. Kan, dalam ni dia ada dua-dua perspektif suami dan juga perspektif isteri. Oleh kerana ramai isteri yang duk ikuti kita pada malam ni, jadi ada antara yang Dina baca sikit benda yang kita kata menyentuh lah. Okay, bagi Dina. Okay, dia Ustaz ada tulis satu puisi kat dalam ni. Okay, tajuk puisi ni adalah Maafkanku Wahai Suami. Kadang-kadang aku rasa akulah isteri yang terlalu banyak menerima, sedangkan engkau tak pernah meminta. Kadang-kadang aku rasa akulah isteri yang baru terjaga, sedangkan engkau tak pernah lena. Kadang-kadang aku bersuara tanpa berfikir. Semua perkataanku menjadi salah. Datanglah ke sini dan peganglah tanganku. Sementara aku cerita kehidupan isteri, harap dia mengerti. Kadang-kadang aku sakiti hatimu apabila ku tolak sentuhanmu. Bukan bermaksud aku kurang menyayangimu, namun cabaran yang terlalu. Kadang-kadang aku berubah pada pandanganmu, tapi sayang, itu tidak benar. Tiada apa yang paling kuhargai daripada kehidupan manis bersamamu. Kadang-kadang ku fikir sejuta tahun adalah terlalu singkat. Hanya aku beritahumu betapa sayangnya aku, betapa syukurnya aku. Kaulah pelindungku. Kadang-kadang berjauhan denganmu, akulah isteri yang terlalu tinggi bercita-cita. Mencipta kerukunan keluarga, namun aku tetap aku yang ini. Maafkan aku, wahai suami. Baik, tuan-tuan puan sekalian, sebenarnya macam mana yang Najibah sebut tadi, bahagia itu adalah perjalanan, bahagia itu bukan destinasi. Segala manis, segala pahit, segala masin, payau, tawar yang kita rasai sepanjang perjalanan dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita ini, sebenarnya itulah yang buatkan semua benda jadi bahagia. Okay. Baik, jadi selamat berbahagia semua, insya-Allah. Semoga bermanfaat untuk perkongsian kita pada malam ini. Ya, kita akan bertemu lagi insya-Allah. Tajuk yang dicadangkan seterusnya adalah tentang do's and don't, pantang larang ketika bergaduh suami isteri. Kali ni kita akan jemput kita punya pegawai mahkamah untuk sebut benda ni supaya kita tahu hak-hak dan apa dia punya borderline, limitation bila kita bergaduh antara suami dan isteri, insya-Allah. InsyaAllah kita berjumpa dalam ruangan yang seterusnya. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada malam ni. Assalamualaikum. Okey, Mbak Dina dah stop live streaming. Okey. Alhamdulillah.